uruskan jenazah. Dan yang ketiga, wal ayyamu idza wajadta wanita yang dah jumpa lelaki yang sepadan, maka segeralah kahwin. So, sebab tu anda kata pilihan pertama sekiranya dah kita, apa dia? Kalau mampu kahwin. Kedua, pilihan yang kedua, sekiranya memang orang jatuh cinta, misalkan jatuh cinta, sekiranya memang tak ada langsung hasrat untuk bernikah ataupun kelihatan mustahil untuk bernikah dengan orang tersebut, maka ketika itu wajib untuk usaha melupakan orang tersebut. Anak ulang oleh step kedua, sekiranya memang tak ada niat pun nak kahwin dengan dia, ataupun nampak macam mustahil lah untuk kahwin dengan dia, maka ketika itu wajib untuk usaha melupakan orang tersebut. Contohnya, perempuan, contoh minat artis Korea, contoh, which is benda tu agak mustahil lah orang nak kahwin dengan dia, betul lah. Memang agak mustahil. Tentu lelaki minat artis wanita misalnya, memang mustahil lah benda tu. So benda-benda yang mustahil ni lupakan. Wajib usaha untuk melupakan. Ataupun benda yang kita rasa kita nak bercinta dengan dia, tak ada niat nak kahwin pun wajib lupakan. Wajib tinggalkan sebelum kita menzalimi orang tersebut, ataupun orang tersebut menzalimi kita. Faham Ketiga ni penting, dan ketiga ni adalah paling korang kena tengok. Pertama apa tadi? Kalau mampu kahwin, segera. Kedua, kalau tak ada niat nak kahwin ataupun nampak macam mustahil nak kahwin, tinggalkan. Ketiga, sekiranya tak mampu untuk nikah, kita nak nikah, niat dah baik nak nikah, kita dah jatuh cinta, niat nak nikah, tapi kita rasa macam masih belum mampu nak nikah atas faktor umur ataupun faktor kewangan, ataupun ada apa-apa persediaan yang tak mencukupi, maka apa yang korang perlu buat ketika itu adalah menahan diri dari melakukan maksiat ketika bercinta. Faham Korang dah jatuh cinta, tapi korang rasa korang tak mampu lagi nak kahwin, tapi korang usaha nak mampukan lah. Contohnya, korang nak kahwin dengan perempuan tu, macam kata tapi mak bapak dia kata, minit lagi untuk soalan pertama. Okay. Mak dia kata lagi 2 tahun tu ambil degree tu baru kahwin, contoh. So sepanjang tempoh 2 tahun tu apa nak buat? So yang ketiga ni, apa yang anda nak sampaikan, sekiranya korang niat kahwin tapi belum mampu dari sudut kewangan ataupun ada halang-halangan tertentu, maka ketika itu korang wajib menahan diri daripada melakukan maksiat sepanjang percintaan tersebut. So apakah maksiat sepanjang percintaan? Ada 3. Pertama, ikhtilat. So jalan maksiat yang pertama dalam percintaan adalah ikhtilat, which is sebelum korang kahwin, selagi mana tak kahwin, wajib menjaga ikhtilat. Wajib menjaga ikhtilat. Sekiranya korang tak menjaga ikhtilat sebelum perkahwinan, walaupun niat nak kahwin, walaupun dah bertunang sekalipun, bersulit. Sebab tunang belum kahwin. Kalau kahwin pun banyak orang cerai, apatah lagi tunang, ramai orang terus tunang. So tunang bukan lesen untuk menghalalkan ikhtilat. Kedua, jalan maksiat dalam percintaan adalah khalwat. Khalwat lagi lah teruk daripada ikhtilat. Khalwat tu apa? Berdua-duaan lah. Berdua-duaan ni ada banyak tafsiran. Ada ulama kata berdua-duaan cyber pun ikhtilat juga, khalwat juga. Contoh kita mesej perempuan tu, siapa tahu apa yang kita mesej perempuan tu? Hanya kita dan perempuan tu kenal Allah SWT. Apakah beza kita mesej perempuan tu dengan kita berdoa dalam bilik dengan perempuan tu ataupun dengan lelaki? Tak sama. Sebab tu banyak kes-kes. Betul lah. So khalwat elakkan. Apatah lagi yang nampak ada orang yang
tunang, pergi khusus kahwin berdua dengan tunang dalam kereta. Tidakkah itu khalwat? Elakkan. Dan yang ketiga, jalan maksiat dalam percintaan adalah zina lah. Zina lagi ekstrim lah. So zina pun ada banyak jalan-jalan dia. Mata ada zina mata, hati ada zina hati, telinga ada zina telinga. So elakkan segala benda tu semampu yang mungkin. Apatah lagi zina, kemaluan. So itulah sebenarnya. Kalau dah jatuh cinta, ada 3 sahaja pilihan. Dan yang ketiga tu, ketiga apa tadi? Ada 3 pilihan. Lepas tu yang ketiga, pilihan yang ketiga tu, sekiranya kita dah jatuh cinta tapi tak mampu lagi nak kahwin, tahan diri daripada melakukan maksiat dalam percintaan. Apakah maksiat dalam percintaan? 3 tadi. Ilat, khalwat dan zina. Sekiranya korang mampu menjaga 3 perkara tersebut, insya-Allah korang akan dapat ganjaran yang besar di sisi Allah Taala kerana menahan nafsu. Wallahu a'lam. Okey, terima kasih Ustaz. Baru soalan pertama pun dah banyak yang sentak Ustaz. Saya tengok muka-muka diorang pun banyak yang sentak tadi. Tapi tak apa, kita proceed kepada soalan kita yang kedua, yang berbunyi. Jadi seperti yang kita tahu, zaman sekarang ni untuk kita menjaga ikhtilat tu amatlah susah. Lagi-lagi kita di dalam universiti ni, pelbagai persatuan yang telah kita join. Banyak kita dah masuk persatuan, yang mana ada beberapa persatuan yang tidak mengutamakan ikhtilat. Dan ada beberapa situasi di mana pergaulan antara wanita dan lelaki itu tidak dapat dielakkan. Jadi sehinggakan orang yang menjaga ikhtilat ni, mereka ni dianggap sebagai orang yang syadi. Jadi soalan saya kepada Ustaz, apakah dalil-dalil tentang dan apakah syarat-syarat ikhtilat itu diharuskan, serta adab-adabnya yang ulama gariskan? Silakan. Okay. Sebelum kita mula soalan panas ni, Ana nak bagi tahu apa yang Ana sampaikan ni bukan daripada Ana, tapi daripada panduan yang digariskan oleh ulama. So, sebab sebelum kita nak keluarkan satu pendapat baru, kita tak boleh keluarkan satu pendapat baru, melainkan kita rujuk dulu pendapat sedia ada oleh lebih arif, lebih Allah menjaga mereka, especially di zaman-zaman salaf ataupun khalaf zaman sekarang ni, yang lebih terpercaya. So, seperti yang Aiman cakap tadi, zaman sekarang ni nak jadi ikhtilat memang susah gila apa. Serius. Boleh kata hampir mustahil lah nak jaga. Tak mustahil, sebab nak jumpa ramai orang yang boleh jaga. Tapi sekarang ni boleh cakap hampir mustahil. Hatta bila anak cerita, ada sekali tu anak nak cerita macam mana anak kahwin dengan isteri anak, which is anak tak pernah message dia pun sebelum kahwin, tak pernah tanya apa khabar pun kat isteri anak, tapi anak tak nak cerita dulu. So ada orang buat satu status, dia kata Ustaz Alif menipu. Mustahil ada orang macam tu. Anak cakap, aku dah jumpa ramai orang yang lebih baik daripada aku. So nak kata zaman orang dah terlalu normal ikhtilat sampai orang yang tak jadi, orang yang jaga ikhtilat tu yang pelik. Yang anggap boyo, yang anggap syadid, yang anggap ekstrim. Betul tak? Siapa pernah berpengalaman dia tahu lah tu. Anak sendiri pun pernah lah pengalaman dicop sebagai ekstrim daily. Hatta dulu anak-anak tema namik staff pun, anak dulu daripada sekolah agama, masuk staff di sekolah agama, dan anak seorang je jadi ikhtilat kat situ. So perempuan-perempuan yang kat belakang tu cakap ke anak, Adib ini memang syadid sebab dia daripada sekolah agama. Padahal yang perempuan pun daripada sekolah agama juga. Anak tu macam. So sebelum anak nak cerita tentang apa yang Allah dan Rasul cerita tentang ikhtilat dalam Al-Quran dan Sunnah, sebelum anak nak cerita, sama-samalah kita, anak nak beritahu awal, tips kalau korang nak berjaya dalam hidup ni adalah kita kena bergaul dengan Al-Quran dan Al-Sunnah. Sebenarnya dalam Al-Quran dan Sunnah terlalu
untuk segala kebuntuan dalam diri kita. Banyak benda yang kita tak tahu, banyak soalan yang tak terjawab sebenarnya ada dalam Quran dan Sunnah. Sekiranya kita bertamu, bergaul dalam Quran dan Sunnah, wallahi orang akan jumpa segala-galanya. So dalam hal ikhtilat ni, apakah yang Allah dan Rasul ajar pada kita semua, dan macam mana Nabi SAW didik generasi sahabat dan sahabiah dalam isu ikhtilat ni. So pertama, jadi Ana baik kali cakap, ikhtilat ni hukum asal dia adalah haram. Ia hanya diharuskan jika berlaku beberapa keadaan sahaja. Kenapa ikhtilat ni diharamkan? Apakah dalil-dalil? Dalil yang pertama, Surah Al-Ahzab ayat 50. Nanti balik rumah boleh. Allah SWT berfirman, Surah Al-Ahzab ayat 57. Allah SWT berfirman, "Wa idza sa'altumuhun mata'an fas'aluhun wara'i hijab. Dzalikum athharu liqulubikum wa qulubihim." Allah SWT berfirman, "Wa idza sa'altumuhun mata'an fas'aluhun min wara'i hijab." Dan apabila kamu ingin meminta isteri-isteri Nabi, maka hendaklah kamu meminta di sebalik tabir, di sebalik hijab, langsung. Kerana itu lebih baik dan hati mereka. Dalam ayat ini diturunkan kepada siapa? Specifically, ayat ini diturun ketika zaman siapa? Zaman Nabi SAW dan sahabat. Sahabat adalah manusia yang paling tinggi imannya, betul? Dan sahabat yang paling tinggi imannya, kalau kau nak minta sesuatu daripada isteri-isteri Nabi, siapakah isteri-isteri Nabi? Wanita yang paling tinggi imannya, betul? So lelaki nak minta something kepada perempuan, which is lelaki tu orang yang paling iman tinggi, nak minta something kepada perempuan yang iman paling tinggi, pun Allah kata ni wara' hijab, mintalah kat sebalik tabir. Benda yang Nabi buat ni ekstrim dan sadis, kerana sebenarnya dalam tak sedar kita dah terlalu jauh daripada sunnah Nabi SAW. Sehingga benda yang salah kita anggap betul, benda yang betul kita anggap salah. Benda yang betul kita anggap sadis, benda yang salah kita anggap inilah kebenaran. Tetapi alhamdulillah, zaman sekarang ni memang agak tough untuk kita nak ikut sunnah secara sempurna. Tapi ulama-ulama telah longgarkan sedikit mengikut zaman, maka tak perlu pun di sebalik tabir. Tetapi sebalik tabir lebih baik. Tetapi kalau tak di sebalik tabir pun boleh, tapi ada syarat-syarat dan panduan-panduannya yang nanti akan cerita. Tapi ini antara satu dalil pertama lah yang membuktikan bahawasanya ikhtilat ni pada asalnya adalah haram. Tapi dia diharuskan jika berlaku beberapa keadaan. Dalil yang kedua, Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari. Anda bacakan terjemahan dulu. Dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, dia berkata Rasulullah SAW, jika beliau memberi salam setelah selesai solat, maka kaum wanita segera bangkit saat baginda selesai salam. Lalu baginda diam sebentar sebelum bangun. Ibnu Syihab berkata, saya berpendapat bahawa diamnya baginda adalah agar kaum wanita semuanya sudah keluar masjid sebelum disusuli oleh jemaah lelaki yang hendak keluar masjid. Hadis riwayat Bukhari. Kita ulang balik hadis ini secara mudah bagi faham. Nabi SAW setiap kali selepas solat, dah habis bagi salam semua, dah habis doa semua, Nabi akan diam. Kenapa Nabi diam? Nak bagi perempuan kat saf belakang keluar dulu. Perempuan dah keluar masjid, baru Rasulullah dan sahabat keluar. Kenapa? Sebenarnya Nabi SAW nak didik sahabat menjaga ikhtilat.
Kalau korang perasan Nabi jaga istilah tu dekat mana? Masjid. Masjid adalah tempat yang paling mulia. Betul. Tempat yang paling mulia, yang paling terpelihara dari fitnah. Itu pun Nabi SAW mendidik sahabat dan sahabiah untuk menjaga istilah. Tempat ke masjid. Apatah lagi dekat mall, dekat kelas, dekat tepi jalan, dekat media sosial. Betul. Sebab tu kalau korang perasan ada hadis, soft terbaik untuk lelaki pertama, soft terbaik untuk perempuan kat mana? Paling belakang. Kenapa? Lagi jauh lelaki dengan perempuan berjarak, lagi bagus. Nampak tak macam mana Nabi SAW mendidik sahabat untuk menjaga istilah. Dalil dia. Ada satu hari Abu Husaid Al-Ansari dia dengar Nabi SAW sabda, saat baginda keluar masjid, bila Nabi keluar masjid, baginda SAW ternampak lelaki dan wanita bercampur bau di jalan. Nah, macam kita lah, kita keluar masjid ni, jalan sini betul lah, bertembung kan. Bagi kita normal, betul. Normal je. Zaman sekarang, apatah lagi dekat mall, laki perempuan. Tapi apa Nabi buat? Bila Nabi nampak benda tersebut, baginda SAW bersabda kepada kaum wanita, istakhirna fa innahu laisa lakunna an tahqqa tariq alaikunna bil khaffal tariq. Hadis riwayat Abu Dawud. Nabi pesan kepada kaum perempuan ketika itu, bergerak kerana kalian tidak layak berada di tengah jalan. Hendaknya kalian berada di tepi jalan. Maka selepas itu apa jadi? Maka seorang wanita bila dengar Nabi cakap macam tu, dia menempelkan tubuhnya di dinding. Tak macam tu lagi. Kita, bahkan mungkin bukan untuk kita, tapi untuk orang sekeliling kita. Sebagai penutup untuk soalan kedua ni, anda bagi satu contoh perempuan nak bercakap dengan lelaki. Misal kata, sekiranya tak ada keperluan, ataupun lelaki nak cakap dengan perempuan, sekiranya tak ada keperluan, kita pun tahu lah benda tu betul kan. Tapi sekiranya ada hajat dan sebagainya, ada darurat dan sebagainya, maka ia diharuskan. Tetapi ada adab-adab yang ulama letakkan. Antaranya, perempuan tak boleh lunakkan suara. Ikhwan sihat? Oh, kita kerja tadi. Contoh. Benda ni normal. Serius normal. Anak kadang-kadang bagi talk pasal ikhtilat dekat sekolah-sekolah ke universiti. Kalau semangat orang sentak-sentak. Habis KJK berkumpul dan nak ambil gambar, laki perempuan bergedi. Tapi nak kata tak ramai orang faham macam ni. Sebab tu lepas ni bila yang nak cakap ni kaji lagi. Sebab anak bagi secara ringkas masa pun tutup. So kalau korang perasan, Allah dah bagi tahu awal, fala takhda'na bil qaul fayatma'a alladhina fi qalbihi marad. Allah nasihat kepada isteri nanti, jika nak bercakap ataupun berurusan dengan sahabat, fala takhda'na bil qaul, janganlah kamu melunakkan suara. Kenapa? Fayatma'a alladhina fi qalbihi marad. Fayatma'a alladhina fi qalbihi marad. Kerana takut ada di kalangan mereka orang yang ada penyakit hati. Contoh, kita gedi dengan Samdul. Awak sihat ke? Samdul mungkin tak tergoda. So kita tak boleh cakap, Samdul tak tergoda, so salah ni. Maknanya benda ni boleh. Allah tak cakap macam tu. Allah kata, fa'al ladina fi qalbi marad. Takut ada orang yang ada penyakit hati. Tapi boleh jadi Samsul, dia ni mungkin jenis nafsu kuat. Ada penyakit hati kan? Dengar suara lembut macam tu, bernafsu. Satu hal lagi. Sebab tu jaga batas-batas dan adab-adab dalam istilah. Apa adab-adab dan batas-batas, anda rasa korang tahu. Masa pun tutup. Mungkin selepas ni ada sesi
sesi soal jawab. Kita go to ulang dulu. So, takkan ni korang dah faham apa dalil-dalilnya? Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Ustaz. Jadi habis itu sesi soalan kita yang kedua. Kemudian soalan ketiga ni dia agak berkait dengan soalan kedua tadi. Masih lagi dalam lingkungan ikhtilat. Jadi saya nak tanya Ustaz tentang, kita tengok disebabkan ikhtilat ni banyak perkara yang berlaku yang signifikan kepada diri kita, seperti yang memudaratkan diri kita. Kes pembuangan bayi, kes penyakit-penyakit yang melibatkan isu-isu seperti HIV, penyakit begitu, semuanya disebabkan oleh kita tidak hadir dengan penjagaan ikhtilat kita. Jadi jika kita ingin mendengarkan pendapat Ustaz tentang kesan bila kita tidak menjaga batas dan adab dalam ikhtilat, dan kesannya kepada diri kita sendiri dan masyarakat. Ada ikhtilat diharuskan, tapi sekiranya ikhtilat yang diharuskan tu kita tak ikut adab dan syarat-syarat, dia akan jadi haram lagi. Faham Contohnya macam ceramah, ada lelaki ada perempuan, diharuskan. Tapi kalau tak ikut syarat dan adab, jadi dosa juga. Soalan nak ringkaskan sikit, apakah adab-adab lah dalam ikhtilat ni beserta dalilnya. Pertama, tutup aurat sempurna. Kamu tahu dalilnya surah Al-Ahzab ayat 59. Ya ayuhan nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihin. Katakanlah wahai Muhammad kepada isteri-isteri kamu dan wanita muslimin, hendaklah kalian yudnina 'alaihinna min jalabibihin, tutup aurat, pakai jilbab, menutup dada. Korang pun tahu aurat yang sempurna tu, korang pun tahu. So first step, tutup aurat dulu. Kedua, ada kalau ikhtilat yang korang pun tahu juga, tundukkan pandangan. Dalilnya surah An-Nur, ni pun famous juga. Surah An-Nur ayat 30-31. Qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum, dan seterusnya. Katakanlah kepada lelaki beriman, tunduk pandangan, jaga kemaluan. Maknanya. Contoh meeting lagi perempuan. Meeting lagi perempuan. AJK program ke apa kan. Bagi anak, secara peribadi, tak ada keperluan untuk kita memandang perempuan tersebut ataupun memandang lelaki tersebut dengan pandangan yang lama. Apa pandangan ukhti ni? Oh, okey. Hebat. Subhanallah, saya setuju. Awak pula maknanya pandang dengan pandangan yang lalu. Benda ni bagaimana tak sepatutnya, walaupun di dakwah sekalipun. Sebab tu kalau ceramah sekalipun macam ni, tak sepatutnya seorang penceramah memandang wanita terlalu lama. Kalau boleh pandang dengan pandangan hormat cukup. Macam ni lah. Okey, Ali Amanas, pandangan hormat, bukan pandang Allah SWT beriman. Kalau tunduk pandangan, pandangan hormat. InsyaAllah meeting tu selesai juga, betul lah. Anda pernah meeting dengan anak belajar kamusi, anda akan nak handle program tentang satu program besar lah kat kamusi. So anda jadi ketua program itu. So anda meeting dengan AJK perempuan, ada anak. Anda pandang ini perempuan, AJK lelaki pandang sini, AJK perempuan pandang sana. Okey, aku pandangan. Okey, anak bicara dengan je. Okey. Apa jadi begitu? Program tu full house juga. Berjalan dengan lancar juga program tu, tak ada masalah pun. Betul tak? Sebenarnya, hatta kalau korang belajar kat Mesir, dia kata, yang anak kagum kan antara murabi-murabi anak. Ketika dia mengajar tu, anak perhati mata dia sebenarnya. Dia pandang ke tak perempuan? Janganlah pakai baju bling-bling sangat, minyak wangi kuat-kuat sangat, lipstick tebal-tebal sangat. Cukuplah sekadar untuk nak hilangkan pucat di muka. Dan pakaian warna pakaian tu janganlah terlalu menarik perhatian. Anak rasa perempuan pun tahu benda ni. Sebagai lelaki, elakkanlah juga pakai terlalu ketat. Takut-takut perempuan yang berpenyakit hati tergoda.
Sebab ada juga perempuan yang suka keluar lagi pakai baju ketat. Seperti mana lelaki suka keluar perempuan pakai baju ketat. Setan ni macam-macam cara untuk dia berbeza. So, lagi boleh pakai dengan pakaian sopan, pakailah pakaian sopan. Tak boleh berkhalwat. Antara adab yang lain, tak boleh berkhalwat. Berdua-duaan, confirm tak boleh. Dan sebagainya lah. Aku malas nak fokus pada benda ni. Tapi anak nak cerita tentang kesan lah. Contoh ada orang kata macam ni. Negara barat, diorang tak jaga ikhtilat. Siap berzina lagi. Maju je. Betul tak? Ya ke maju? Apakah definisi maju? Anda bagi contoh Amerika. Yes, zina di Amerika normal lah. So zina bagi mereka bukan jenayah. So statistik zina dekat Amerika tak banyak lah. Sebab bagi mereka itu bukan jenayah. Tapi kita tengok statistik rogol. Jangan nak kaji jenayah rogol First Amerika. Purata dia, 1 daripada 6 perempuan mereka dirogol. Ataupun 1 daripada 33 rakyat mereka pernah dirogol, atau cubaan untuk dirogol, ataupun pernah kena gangguan seksual. Seram tak? Seram. Afrika Selatan, setiap tahun purata 65,000 kes rogol. Cuba beri kalkulator 65,000 bagi 365 hari, setiap hari berapa orang rogol? Banyak. UK, setiap tahun 85,000 kes rogol. Dekat England dengan Wales, setiap tahun 85,000 kes rogol. Belum cerita Jepun, Spanyol, Korea dan lain-lain. Kat Malaysia tak ada Malaysia. Kes rogol kat Malaysia setiap tahun meningkat. Dan purata setiap tahun kat Malaysia 1,500 hingga 3,000 kes rogol tahun. Ini kes rogol lah. Encik tengok orang tadi. Kes anak luar nikah 50,000 setiap tahun. Ini anak luar nikah yang didaftarkan. Belum campur anak luar nikah yang tak didaftarkan. Belum campur yang gugurkan anak. Belum campur yang buang bayi. Belum campur yang berzina tak dapat anak. Belum campur yang tak berzina tapi couple je pegang tangan. Belum cerita yang tak couple pegang tangan tapi couple acanda Islamik. Belum cerita yang tak couple tapi tak jaga sembilan pula. Belum cerita yang dah jaga ikhtilat yang bila lucah pula. So, nampak tak betapa fitnah akhir zaman? Setiap sudut. Sampai duduk seorang kat rumah pun boleh utang. Nauzubillah tadi. Sebab tu kena doa sekali supaya Allah pelihara itu. Tetapi sebenarnya benda ni boleh di-cure. Benda ni boleh dirawat kalau kita betul-betul mengikut sunnah Nabi SAW dalam isu ikhtilat. Sebenarnya cuma berat memang berat, susah memang susah. Sebab tu ganjarannya sangat dahsyat. InsyaAllah kita akan berada di bawah naungan Allah. So, itulah sedikit banyak kesan-kesan lah. Kesan-kesan besar lah. Kesan-kesan kecil. Korang tahu kot, belajar nak stabil, bercinta ingat awet, belajar rosak, pribadi bertukar, asyik handphone, balas-balas phone, awet, ibadat tak khusyuk. Banyaklah lagi. Setiap dosa ada kesan-kesan ni. So, peliharalah diri daripada dosa. Wallahualam. Okey, terima kasih Ustaz. Jadi dari ketiga tadi, saya rasa dah dapat simpulkan tentang ikhtilat antara lelaki dan perempuan. Jadi soalan keempat yang tertunggu-tunggu jawapan daripada Ustaz, iaitu seperti yang Ustaz kata tadi, jatuh cinta dan kita mampu, kita segerakan. Cuma sekarang ni masalah mahasiswa kita, mereka nak kahwin. Sebab saya tengok ada kawan-kawan saya pun yang muka dia dan gaya dia memang wajib. Adalah gaya dia kan. Tapi kita mahasiswa kita tahu kita tengah belajar dan kita tidak mampu untuk kita ambil tanggungjawab sebagai seorang ketua keluarga atau kita mendirikan keluarga bersama. Jadi pada pendapat Ustaz, dua-dua situasi
Saya dengar. Kawin bagus ke tak? Tak bagus ke tak? Mana satu lagi bagus? Kawin muda bagus ke kawin tua lagi bagus? Saya harapnya kawin nak elak maksiat, betul tak? Tapi bila dah kawin, tiba-tiba korang buat maksiat juga. Takkan nak selesai, betul tak? So nak kata, sebab angka tak cukup. Betul tak? Okey, kenapa? Sebab lain. Sebelum kahwin, kenapa dah kahwin baru nak tolong parangan? Ingat kalau sebelum kahwin tak tolong parangan, senang-senang dah kahwin boleh tolong parangan? Tak juga. Banyak kes suami curang. Banyak juga kes isteri curang. So kahwin not the ultimate solution. Betul tak? So anak kata-kata, anak bagi masa anda 3 hari, anda bagi anak 10 sebab kenapa tak nak kahwin. Ada seorang lelaki dia jumpa seorang chef, dia kata, wahai chef, kenapa sejak saya kahwin ni, saya rasa ketika dah berkenal, saya rasa isteri saya cantik. Lepas dah kahwin, saya rasa semua perempuan yang lebih cantik daripada isteri saya. So chef kata, nak tak aku bagi tahu yang lagi teruk daripada tu? Apa dia? Kalau kau tak menentukan pandangan, anjing kat tepi jalan pun kau akan rasa lebih cantik daripada isteri kau. So sebenarnya kunci dia duduk kat mana? Itu lebih kurang kisah yang memang. Nak kata sebenarnya bukan mana kata kahwin ni bukan dijandakan, nak menjaga anak. Bayangkan apa jadi pada lelaki yang kalau contoh kalau punca dia perempuan, lelaki pula dengan cerita zaman sekarang, depression dia, anxiety dia, orang nak bunuh diri dia, ujian nampak, dan kita fikir lagi anak kita tu. Sebab tu sebelum kahwin fikir kenapa nak kahwin. Kalau korang ada mahkamah yang betul-betul jelas, wallahi kata, korang kahwin muda ke korang kahwin tua ke, Allah akan pelihara kahwinan korang. Sebab akhirnya seorang ulama nama dia Ahmad Rashid, dia kata al-futur ba'dal mujahadah min fasadil ibtidah. Jatuh selepas dah bersungguh-sungguh, dah berjuang, dah bermujahadah adalah kerana permulaan yang salah. So kehancuran rumah tangga ni boleh jadi kerana permulaan yang salah. Boleh jadi. Tapi ada orang mungkin dia dah jaga, tapi Allah uji juga masing-masing ujian masing-masing. Tetapi kesimpulannya bagi anak, sebelum kahwin fikir kenapa. Dan jagalah 3 benda yang anak suruh jaga tadi. Wallahi kalau sebelum kahwin korang lalui jalan-jalan yang ikut syarak, kalau sebelum ada pelbagai ujian, yang mana ujian pun bagus juga sebab Allah nak cuci kita punya dosa-dosa silam. So wallahu a'lam. Jawapan yang lebih kurang sikit. Okay, terima kasih Ustaz. Jadi saya tengok tabung soalan ngaji ke nikah ni pun dah banyak Ustaz. Jadi sebelum saya nak buka soalan ni, jadi apa yang boleh kita simpulkan daripada 4 soalan tu ialah kahwin ni adalah satu benda yang sangat besar. Dan dia memerlukan satu tanggungjawab yang sangat besar juga, kerana dia memberi satu ganjaran yang amat besar. Jadi jangan kita lupa bahawa cinta itu ialah fitrah. Tetapi fitrah jika tidak diuruskan akan menjadi fitrah. Jadi saya rasa jika mahasiswa itu mempunyai matlamat yang jelas, dia mampu untuk membina sebuah keluarga. Tapi yang paling penting yang saya dengar Ustaz, jadi saya minat apa yang saya cakap, ada matlamat yang jelas. Jadi untuk kita membina matlamat yang jelas ni, jika kita tidak merancang, kita merancang untuk gagal. Jadi itulah kesimpulan yang boleh saya buat secara seringkas mungkin. Jadi ada soalan, banyak agak soalan ni Ustaz. Jadi saya harap Ustaz boleh jawab soalan dengan seringkas mungkin lah, sebab kita cuba kejar masa. Jadi antara soalannya ialah soalan yang simple. Ustaz dia baca dulu. Okey, satu soalan daripada jemaah wanita kita. Adakah cinta Islamik itu wujud? Silakan Ustaz. Cinta Islamik yang sebenar adalah selepas kahwin. Sebelum kahwin bercinta, sebelum nikah, sebelum kahwin, sekiranya kita
melalui 3 jalan tersebut, which is tak jaga istilah. Lepas tu kita berkhaluat kat tu. Nah, kita melalui salah jalan tersebut, walaupun kita guna atas nama agama sekalipun, ia contoh. Anda selalu buat contoh ni. Kapal biasa ada Bibi Lesmi, kapal Islamik bukan bila. Kapal biasa awet power, kapal Islamik ada awet. Awet haram. Awet perempuan tu bakal tu je. Dah memang dengan dia tak apa. Niat nak kahwin tak apa. Niat tak menghalalkan cara. Niat nak kahwin janganlah bila juga. Betul tak? Kapal biasa sembang benda lara, sembang benda lucah. Kapal Islamik jangan lupa tahajud. Awak kalau tutup aurat, awak akan kelihatan sangat cantik. Subhanallah. Ya ke? So, akhirnya sebenarnya itu hanyalah talbis iblis dalam bercinta. Tipu daya iblis dalam merosakkan anak muda dengan cinta atas nama agama. Ini pun bukan agama tak sebenarnya. Sebenarnya lah. Menggunakan agama untuk menutup dosa yang kita buat. Sedangkan kita tahu nak mesej ni. Kalau perempuan tu balas lambat, orang resah. Kenapa balas lambat? Saya ada buat salah tu. Baca balik mesej tu. Ayat dah tahu lah. Oh, perempuan tu cakap, oh maaf lambat tidur. Overthinking pula kat situ. So akhirnya benda tu melalaikan kita dalam ibadat, benda tu melalaikan kita dalam belajar, benda tu melalaikan kita daripada dakwah dan tarbiyah, benda tu melalaikan kita daripada lakukan kat dunia ni. Tapi kita dilalaikan. Sebab tu cinta Islam yang benar adalah selepas kahwin. Sebab itulah Ibn Qayyim kata cinta yang Allah redha adalah, Ibn Qayyim kata dalam kitab dia Jawab Al-Kafi Liman Sa'ala Dawab Asy-Syafi, Ibn Qayyim kata cinta yang Allah redha adalah cinta suami pada isteri dan isteri pada suami. Itulah cinta yang Allah redha. Manakala sebelum kahwin, kalau kita dah jatuh cinta tapi kita menahan diri dari maksiat yang anda sebut tadi tu, kita akan dapat pahala atas perjuangan kita menahan maksiat. Itu pun Allah redha juga. Faham kan? Allah. Okay, terima kasih Ustaz. So, kesimpulan pada soalan itu, cinta sebenar adalah cinta selepas berkahwin. Ya. Jadi soalan ni, yang kedua ni, dia berbunyi, sekejap. Saya nak bagi buka soalan kepada jemaah lelaki pula. Ada tak yang nak tanyakan soalan secara terus kepada Ustaz? Ada tak? Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Nama saya Luman. Saya nak tanya, macam sekarang kita ada dekat dalam majlis ilmu, dah dengar pasal ikhtilat, dah tahu semua sedikit kan. Kita akan rasa untuk ikutlah dengan yang dah diajar. Tapi lepas kita keluar daripada masjid, lepas daripada bilik dah bergaul, itu bagi kita sentiasa dekat jalan yang betul. Terima kasih Luqman sebab jawab. Sebab jawab orang tanya. Moga Allah memberikan syurga kepada beliau. Nak hadiahkan buku lah. Sebab soalan hantar tu ada nanti baca Tapi secara ringkas, dia kata kita dah dengar majlis. Sebab tu tarbiyah ni bukan sekali. Tarbiyah madal hayat. Tarbiyah ni sepanjang hidup. Kita tak boleh ikut majlis ilmu sekali je dalam hidup kita. Kita kena berterusan, betul dalam jiwa kita mampu istiqamah. Tetapi anak secara umum mana nak cerita kepada korang, bila kita buat satu dosa, kemudian kita bertaubat, lepas tu kita buat balik dosa, adakah Allah akan terima taubat itu? Anak ulang balik soalan, kita taubat, lepas tu
Contohnya kita taubat sekarang. Ya ampun, aku bahaya, aku biasa. Aku nak kelas sebab ni. Sebab ni, tiba tak jadi kelas kan? Lepas tu kita taubat dia. Lepas tu buat balik dosa. Lepas tu taubat dia. Lepas tu buat balik dosa. Allah terima tak taubat dia? Sebenarnya Allah tak terima. Tetapi tu anda akan jawab last nanti, insyaAllah. Boleh kan? Soalan lagi. Bagi orang setia tak ada. Okey, ini soalan daripada jemaah wanita kita juga, iaitu Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana untuk kita sampaikan kepada family hasrat untuk kita berkahwin? Kewangan lelaki itu sudah stabil, perempuan tu masih belajar. Macam mana tu Ustaz? Saya pun nak dengar jawapan. Nak buat semua benda dalam hidup ni perlukan kesungguhan, pengorbanan dan perjuangan. Betul? Semua benda. Nak berjaya dalam universiti, kena tempuh saat-saat susah. Nak berjaya dalam bekerja, kena tempuh saat-saat susah. Semua benda lah. Tak ada benda yang kita boleh dapat dengan mudah. Termasuklah nak dapat keizinan mak ayah dalam kahwin pun susah. Susah. Tak ada orang yang senang. Yang senang tu power lah sebenarnya. Tapi sebenarnya susah. Anak sendiri, saya nak kahwin. Saya anak tak ada calon pun nak kahwin dengan siapa. Tapi kakak anak malas nak cerita tentang macam mana nak kahwin. Benda tu anak ada tulis dalam buku anak. Buku yang budak tu dapat tadi. Dokman dapat tadi. 14 ya, 14 tu baca ya. Tapi anak cerita time tu, kakak anak dah push anak tu kahwin, push anak tu kahwin. Sebab anak time tu anak dah bagi ceramah dan sebagainya. Kakak anak kata kalau adik nak kahwin, adik akan buka ruang pintu fitnah yang besar. Adik tak kahwin lagi. Habis rosak rumah. Faham-faham lagi tu zaman sekarang. Sebab ada orang dengar ceramah pun boleh minat ustaz tu. Bukan minat ilmu, minat betul. Fitnah dalam kalangan pendakwah dan juga fitnah pada orang yang minat ilmu agama. Sebab tu kita kena jaga diri betul. So akhirnya, walaupun anak tak tahu nak kahwin yang satu, tapi anak dah mula convince mak ayah anak nak kahwin. Hampir dia hari. Umi abah nak kahwin, tak boleh. Umi abah nak kahwin, tak boleh. Kau hospital. Jangan abang Umi sedih. Apa Umi nak cakap kalau musapat nanti kau apa ni? Betul saya. Mak ayah kita tak kasih kita. Bukan sebab kita tak kasih kita. Dia nak tengok kita serius tak tu je. Tu je. Kalau tanya ramai orang yang nak kahwin ni, memang awal-awal memang tak dapat. Tapi bila dia push, bincang. Buat baik pada mak ayah. Wallahi, Allah akan buka ruang. Sebab niat kita baik, nak kahwin. Betul sunnah, betul. Allah akan buka jalan semua. Sebab tu janganlah bila mak kata, tak boleh. Kalau aku lawan, nanti dia harga. Sebab itulah ramai orang salah faham. Wajib ke tak taat mak ayah? Apa dalilnya? Dalam Al-Quran Allah kata wa bil walidaini ihsana. Buat baik kepada mak ayah. Sebab kita tahu apa yang terbaik untuk diri kita. Tetapi kita wajib buat baik kepada mak ayah kita. Kita tak bolehlah kata bila mak ayah kita tak kasih, apa lemak tak kau? Tak tahu mak. Betul lari dari rumah, tak boleh. Ataupun mak bapak kita tak kasih kahwin, padahal kita dah mampu, kita dah ready, pasangan kita pun dah mampu. Lepas tu mak bapak tak kasih. Kita teruskan dengan soalan daripada jemaah lelaki. Ada lagi nak tanyakan soalan? Ke depan boleh? Assalamualaikum Ustaz, saya Firdaus. Ada satu hadis yang kata Allah tu ada 100 rahmat, yang mana satu rahmat tu diturunkan di muka bumi, sehingga kan haiwan mengangkat kakinya untuk mengelak terpijak anak dia. Tapi kenapa masih lagi ada manusia yang berlaku zalim? Adakah dia ni tak dapat rahmat ke ataupun macam mana? Itu soalan saya. Allah
beri. Allah SWT ada 100 rahmat, dan ada satu rahmat diturunkan kat dunia, 99 rahmat ini pun dah cukup untuk membuatkan manusia tak mengangkat kaki untuk tak pijak anak dan sebagainya. Pada turun rezeki ni pun, kenapa masih ada berlaku pelbagai kezaliman ini? So jawapannya adalah kerana ada benda-benda yang kalau kita buat benda-benda tersebut, Allah mengangkat rahmat dia. Kena ulang balik. Ada benda-benda yang kalau kita buat benda itu, Allah akan angkat rahmat dia daripada kita. Yang mana kalau Allah angkat rahmat daripada kita, maka hancur binasalah kita. Kat dunia kita rosak, ke akhirat kita rosak. Sebab kita hanya boleh masuk syurga dengan rahmat Allah SWT. Tapi bila Allah dah angkat rahmat, Allah cabut rahmat daripada kita, maka ketika itu berlakulah apa yang berlaku sekarang. Kebanyakan orang-orang zalim ni, dia tak jadi tiba-tiba. Pasti dan pasti dia buat dosa kecil tu, betul? Anda bagi contoh. Orang yang rasuah, orang yang dia tak tiba-tiba jadi penipu, dia tak tiba-tiba jadi rasuah, dia tak tiba-tiba makan riba. Tapi dia mula sikit-sikit, mungkin time kecil dia tipu dulu. Time dekat sekolah dia tipu, tak datang kelas dia suruh kawan dia tandakan. Time pergi kantin, ayam dia tak bawa nasi. Bayang korang, banyaklah kes-kes penipuan. Which is dosa-dosa tersebut bila berlautan dan tidak sarang adalah hati kita, dan bila terlalu banyak takut-takut Rabbil firli dan kholaan warhamni, ya Allah ampunkan aku, rahmatilah aku, wajburni, tutuplah aib aku, warfa'ni, naikkan darjat aku, warzuqni, bagi aku rezeki, wahdini, bagi aku hidayah, wa'afni, sihatkan aku, wa'afni, maafkan aku. So selain kita kena minta ampun, kita kena minta banyak-banyak supaya Allah rahmati. Once rahmat Allah dah tak ada pada diri kita, habis. Ketika itu kita ni dengan iblis sama. Sebab setan tu ada di kalangan manusia dan jin. Nauzubillah tadi, moga Allah pelihara diri kita daripada sifat-sifat setan. Wallah. Moga menjawab soalan. Nak bagi buku satu. Okey. Dah ramai dapat buku ni. Moderator dapat buku tak Ustaz? Tak dapat. Tak apalah. Next time kita try lagi. Okey, sini ada ramai budak fakulti pengajian Islam tak? Ramai tak? Sebab ini soalan ni daripada jemaah wanita. Dia tanya Ustaz, macam mana kita nak tegur sahabat kita yang bercinta sedangkan dia pelajar pengajian Islam juga? Terima kasih Ustaz. Setan ni dia goda kita tak mengira kos. Kos agama pun setan menghantar, iblis menghantar tentera-tentera dia. Kos selain agama pun setan menghantar tentera-tentera dia. Cuma masyarakat akan lagi menyampah dengan orang agama yang buat benda-benda macam ni. Sebab sepatutnya mereka lah yang menjaga agama, sepatutnya. Sehingga ada yang pukul rata lah benda ni. Seorang ustaz buat, semua yang dia kata. Sedangkan setiap orang ada ujian macam-macam. So, macam mana nak nasihat orang-orang yang macam tu? So, kepada pelajar-pelajar agama sekalian, dengar ni tapi orang tak akan terkesan dengan apa yang kita cakap, tapi orang akan terkesan dengan apa yang kita buat. Masyarakat akan pandang kita apa yang kita buat. Kita cakaplah macam mana pun, Allah Maha Kuasa, marilah bangkitkan Islam, Allah, Nabi ikut sunnah, tapi akhlak kita tak menunjukkan sebaliknya. Akhirnya yang orang akan ikut adalah akhlak kita. Sebab tu Allah dah bagi nikmat belajar agama, syukuri, hargai, jaga benda tu. Itu tanggungjawab yang besar.
yuridillah ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Siapa yang Allah nak hidayah untuk dia, Allah akan lapangkan hati dia untuk dapat agama. So Allah telah buka hati orang untuk belajar agama, dan tak ramai orang dapat. Hargai benda tu. Jangan menzalimi diri korang. Benda ni terlalu banyak jadinya. Sebab tu anak cakap, macam anak cakap tadi lah, kalau anak kat sekolah agama pun perempuan tu boleh kata, ya benda ni dia tadi buat belajar agama, padahal tengah belajar Islam sama aku. Tapi nak kata hari ni ramai orang agama pun tak faham ni. Hatta ada asatizah pun tak faham ni. Anak ada nampak, adalah tiga dakwah muda ni tak kahwin lagi ketika itu. Sekarang dah kahwin. Ketika dia belum kahwin, dia buat story dia naik kereta berdua-duaan dengan bakal isteri dia. Lepas tu shopping beli baju kahwin berdua-duaan, tak ada seorang mahram pun. Bila tegur, tak kahwin tak apa. So orang akan rasa, tiga agama ni buat, maknanya halal lah. Habis jadi fitnah pada keseluruhan agama. Kita bukan sekadar menzalimi diri kita sendiri, tapi kita telah menzalimi Islam sendiri atas perbuatan itu. Sebab tu hargailah agama yang Allah dah beri kita. Tak ramai orang dapat. Tak ramai orang dapat. Ramai orang yang pernah nangis nak belajar agama tapi tak terpilih. So kalau korang ada kawan-kawan yang macam tu, macam mana nak nasihat? Sebab kadang-kadang bila nasihat, dia guna hujah agama untuk mantai kita balik kan. So nasihat je lah. Sebab soalan ni pun subjektif. Bukan subjektif lah. Macam mana nak tegur orang ni, anda tak boleh bagi satu jawapan yang konkret, sebab setiap orang berbeza. Ada orang kita nak tegur cakap terus terang, dia terubah. Ada orang susah nak dengar. So kesimpulan anak, jadilah orang yang berhikmah. Pendakwah yang bijak adalah pendakwah yang berhikmah. Berhikmah tu apa? Bijaksana. Dia nilai situasi, dia tengok orang ni macam mana, okey, dia tengok orang ni macam mana, dan dia kaji. Okey, orang ni nak tegur macam mana cara paling sesuai. Kalau orang ni jenis yang background family dia macam tu, ada cara lain nak tegur. Kalau orang ni jenis keras kepala, ada cara lain nak tegur. Hatta kalau orang yang bijak ni, ada setengah keadaan mungkin tak payah tegur. Sebab kalau tegur tak apa-apa, jadi lagi tegur. Sebab tu kena jadi orang yang bijaksana, kena menilai situasi. Tapi sekiranya dah tegur tak nak berubah juga, doakanlah dia. Janganlah kutuk dia pula, aku belajar agama lebih. Tak. Kalau kita kutuk dia, takut Allah uji kita dengan benda tu pula. Seram juga kan. So bila nampak dah tegur orang tak nak berubah, kan Allah, bagilah hidayah pada aku dan bagilah hidayah pada dia, dan ampunkanlah dosaku, ampunkanlah dosa dia. Boleh jadi umur dia 80 tahun baru dia berubah. Hidayah Allah ni Allah boleh bagi pada sesiapa yang dia nak. So jangan putus asa dalam doa. Allah. Okey, terima kasih Ustaz. Jadi situ satu soalan daripada jemaah wanita. Sekarang kita nak dengar soalan daripada jemaah lelaki juga. Kalau tak ada, kita terus kepada jemaah wanita. Ada soalan daripada jemaah lelaki? Ada. Boleh ke depan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya ada dua soalan. Yang pertama, contoh sebelum perkahwinan, contoh kan wanita tu dah pilih calon suami, lepas tu suami macam tak suka sebab mungkin faktor lupa ataupun pekerjaan ke apa. Lepas tu macam mana, apa yang perlu kita buat? Adakah perlu ikut restu ibu bapa ataupun teruskan sebelum perkahwinan dan kita dapat restu? Lepas tu yang kedua,
lepas perkahwinan, kalau macam ada konflik antara lelaki dan mak mertua atau ayah mertua, adakah boleh sampai kepada perceraian ataupun mungkin ada dari segi akibat perasaan hati, dari segi lianan ke kan, atau juga jarak dia jauh sangat kan, sampai dia pilih untuk tinggal dengan isteri jauh daripada rumah dia. Jadi itu macam mana Ustaz? Adakah dikira itu dalam konteks anak lelaki lah, dia pilih untuk tinggal dengan isteri yang jauh daripada rumah dia, adakah dia dikira dan dia macam mana? Terima kasih. Okay, pertama bila dah nak kahwin, minta izin mak ayah pun tiba-tiba tak dapat restu mak ayah pula. So adakah perlu teruskan kahwinan tanpa restu ataupun batalkan kahwinan tersebut lah. Nasihat anak simpul saja. Buat pilihan ketiga. Pilihan ketiga adalah usaha lagi untuk convince. Sebab takat yang anda nampak, orang yang betul-betul convince, akhirnya Allah buka jalan. Hendak budaya tak nak, sudah dia, serius. Dan convince ni dua-dua pihak perlu bekerjasama. Pihak lelaki kena komplot dengan mak ayah dia supaya mak ayah dia pun push family perempuan. Family perempuan pun kena push mak ayah dia supaya buat baik satu diri, buat baik semua lama. InsyaAllah okey. Anak secara peribadi anak tak setuju sangat orang yang berkahwin tanpa restu mak ayah. Yes, dia berkahwin halalan, tapi anak risau sebab anak ada pengalaman ngeri sikit lah. Anak ada seorang kawan, dia nak kahwin tapi mak bapak dia tak kasih, dan anak yakin dia tak convince betul-betul mak ayah dia. Dan akhirnya apa dia buat? Dia kahwin kat Thailand dengan isteri dia tu. Dia tunjuk gambar dia dah kahwin kat Thailand tu. Sebulan selepas tu, dia seorang businessman. Bisnes dia sales juta-juta. Sebulan lepas tu, tiba-tiba dia minta anak, ni boleh pinjam 50,000 lah. Macam apa hal 50,000 kan? Anak janji, Isnin depan nak bayar. Sebab anak tahu lah dia ni juta-juta kan. Takat 50,000 insyaAllah minggu depan boleh bayar. Sebab dia kata bank dia ada problem. Anak bagi dah pinjam. Sampai sekarang tak bayar. Dan kita tahu anak halalkan lah. Sebab anak tahu tak mampu bayar. Bisnes dia dikok. Jatuh sejatuh-jatuhnya. Lepas tu viral kat Facebook. Rupanya perniagaan itu scam. Dan sebenarnya dia bukan berhutang dengan anak orang. Anak tengok dia hutang dengan orang lebih 10 orang. Ni dia hutang 1,000, 20,000, 200,000. Sebab tak nak halalkan lah. Tak menipu. Sial lah dia. Tapi bila anak nampak tu, anak rasa, adakah disebabkan dia tak dapat restu mak ayah dia kahwin? Faham tak? So apa-apa keadaan pun nasihat anak, elakkan untuk lalu jalan belakang. Selagi boleh convince. Tapi sekiranya memang tak dapat, bismillah, tawakal, mungkin itu bukan yang terbaik. Move on lah. Bunga bukan setutup, durian bukan sebunga. Banyak lagi orang kat dunia ni. Mungkin yang lebih baik Allah nak beri itu. Sebab tu nasihat anak kepada orang yang nak kahwin dengan seseorang, janganlah terlalu nak kahwin dengan dia. Bersederhanalah dalam inginkan seseorang. Terlalu ekstrim dalam mencintai ini memakan diri sebenarnya. Hatta dah berkahwin sekali pun. Terlalu ekstrim dalam mencintai suami, terlalu ekstrim dalam mencintai isteri, bahaya. Bersederhanalah dalam setiap benda. Kenapa? Kalau yang kedua, apa jadi? Okey, let's say dah kahwin tapi ada konflik lah antara menantu, antara mertua ke apa kan. So, perlu ke, contoh suami tu nak bawa perempuan tu jauh daripada mak ayah tak ada masalah tu, boleh je. Kita tak diwajibkan untuk duduk dengan mak ayah kita. Kita diwajibkan untuk buat baik kepada mak ayah kita. Janganlah pisahkan terus. Jangan pisahkan terus, dosa lah kat situ. Kita sebagai suami berdosa lah kerana memutuskan silaturahim tu.
Tapi kalau yang terbaik ialah kita jauhkan sikit supaya kita dapat mengurus rumah tangga kita dengan lebih matang. Kita pulang pada masing-masing. Macam mana anak duduk dengan ayah anak? Padahal ramai kali orang kata, jangan duduk dengan mak ayah, jangan duduk dengan mentua. Anak kata benda tu subjektif juga. Anak memang rapat gila bapak dengan ayah anak. Isteri anak pun sayang gila dengan ayah anak. Dia rasa macam family sendiri. Sampai isteri anak pun nak duduk dengan ayah anak. Alhamdulillah. So setiap orang nilailah potensi keluarga masing-masing dan buatlah keputusan. Tetapi nasihat anak, elakkan bercerai. Konflik ke mana pun, elakkan bercerai. Melainkan dah tak ada jalan akhir. Sebab apa? Cerai ni efek pada diri kita, efek pada isteri kita atau pasangan kita, efek pada keluarga. Kalau ada anak, efek pada anak-anak pula. Macam betul. Setakat pengalaman anak, orang yang bercerai, bila dia kahwin, dia akan bercerai. Dan anak dia pun ada potensi untuk bercerai. Sebab daripada kecil dia dah nampak bapak dia bercerai. So yang pasangan tu dia dah banyak masuk cerai. So apa yang kita selalu fikir, benda tu yang akan jadi. Ana inda dhanni abdi. Allah itu. Aku menurut persangkaan hamba terhadapku. Benda yang selalu bermain di fikiran kita, benda tu yang akan jadi. So bila kita banyak cerai ni, akhirnya negatif mind masuk. Kita nampak benda yang buruk-buruk, akhirnya benda tu akan berulang. Segera tu akan berulang. Sebab tu elakkan. Kalau boleh konflik macam mana pun, sabar. Sabar. Sebab tu sebelum kahwin, nasihat sebelum kahwin, kalau boleh korang jumpalah ramai-ramai orang yang kita nampak dia ni berjaya dalam perkahwinan dia. Jumpa mereka, minta nasihat. Ada kahwin jumpa ramai Robi-Robiana, minta nasihat. Hampir semua kata kunci rumah tangga adalah sabar. Allah. Okey, terima kasih Ustaz. Sebelum saya teruskan soalan daripada jemaah wanita ni, diingatkan lagi dekat luar masjid ni, Masjid UKM ni ada disediakan booth tabiah serentak. So ada jual buku-buku baru yang ditulis oleh Ustaz Anis sendiri. Jadi saya teruskan lagi dengan soalan kita, iaitu soalan ni macam benda yang baru berlaku viral iaitu semalam. Assalamualaikum Ustaz. Dulu saya tak suka orang couple. Budak lelaki yang saya suka dekat saya pun saya tolak. Tapi bila dah masuk universiti ni, hari tu saya ada nampak seorang lelaki minat saya. Patutkah saya buka hati untuk suka dia? Dia macam ni Ustaz. Dia macam bila 18 lelaki datang jumpa dia Ustaz. Yang ke-19 lelaki yang datang jumpa dia tu aura dia lain macam. Patutkah dia terima dia Ustaz? Sila. Perempuan. Kalau perempuan tu kepada yang bertanya, kalau kamu rasa kamu dah bersedia nak kahwin, kalau orang dah bersedia, dah mampu, bukalah hati dia. Okey, saya terima cakap. Tapi sebelum tu kena tanya dia dah bersedia belum nak kahwin. Lagi 2 tahun tu tak bersedia tu. So what's point hubungan yang tak bersedia ni? Betul tak? So kalau dulu tak bersedia, maka tak payah. Tapi kalau kamu dah bersedia, laki tu kata dah bersedia, sebab dia tengah licik kamu mungkin kan. Okay, kamu pun nak kahwin. Saya dah bersedia nak kahwin. So saya nak approach kamu untuk saya nak kahwin dengan kamu. So kalau kamu pun dah bersedia nak kahwin, saya terima. Step seterusnya bukan couple. Step seterusnya suruh lelaki tu jumpa mak bapak tu. Kalau lelaki tu mengelak, nanti dia belum bersedia. Dia hanya mengumpan kamu. Ataupun sepanjang tu dia mesej kamu, acak-acak tanya khabar, bersedia kan. Maknanya dia sebenarnya tak bersedia pun. Dia nak bermain-main dengan. Orang yang bersedia terus jumpa mak bapak, terus tunjukkan kesediaan dia. Dan kalau dia kata okey, tak ada masalah, kita sedia, mak bapak okay, tapi saya nak kahwin dengan dia 2 tahun, lagi 2 tahun bertunang misalnya kata kan. Kalau pihak tu setuju, sepanjang pertunangan tu jagalah pergaulan, jagalah janganlah keluar dan sebagainya yang anak bagi tahu awal tadi. Lepas tu kahwin, baru tahu tak ada masalah. Tetapi sekiranya nampak bermain-main, nasihat anak tinggalkanlah.
Tapi basically kamu tahu diri kamu. Kamu bersedia ke tak? Kamu dah ready belum? Untuk apa kamu nak terima itu? Semua tu kamu tahu. So, tanyalah fatwa. Mintalah fatwa daripada hati. Ada sebuah hadis. Mintalah fatwa dari hati. Sebab apa? Sebab kita tahu tentang diri kita sendiri. Akhirnya kita tak boleh tipu diri kita sendiri. Tapi nasihat anak, elakkan dulu. Sebab bagi anak lah, secara peribadi kalau lelaki tu baik, dia tak approach kamu. Dia akan approach orang lain untuk approach kamu. Gunakan orang ketiga. Itu sunnah yang Nabi ajar. Khadijah nak lamar Nabi, Khadijah guna orang ketiga, Maisarah, untuk risik. Sunnah dalam contoh lagi, minat orang perempuan. Kenapa? Awak pergi tanyalah lecturer ke ataupun orang yang kita fiqah ke. Tanyakan akhwat tu boleh tak? Dia dah ada orang tunang tu belum? Sebab kalau tunang tak boleh kacau. Tanyalah. Dapat apa? Dia available. Tak ada orang tunang. Okay, boleh tak betul ada orang lelaki nak kahwin nanti? Bagi tahu. Kalau perempuan tu, saya dah bersedia nak kahwin, siapa lelaki tu? Barulah bagi tahu nama. Kalau perempuan tu, saya belum ready lah nak kahwin. Dah lah. Cukup lah. Wallah. Okey, terima kasih Ustaz. So lepas ni saya akan ambil satu soalan last daripada jemaah lelaki dan satu soalan last daripada jemaah wanita yang dah saya ada pun. Jadi ada soalan last daripada jemaah lelaki. Ada tak? Ada Kat mana? Depan kan? Masalah besar. Mungkin saya tak kuat lebih sikit. Sebagai Muslim, kan kita dinilai apa yang kita lakukan. So macam zaman sekarang, so macam nak mengamalkan Islam di sekarang tu kadang-kadang dia jadi fitnah pada kita. Kita macam nak baca Quran kan terbawa, so macam orang akan judge kita, oh itu baca riyad kot. Macam mana nak ada dulu? Terima Ustaz. Terima kasih. Terima kasih pada yang bertanya. Semoga Allah bagi syurga. Yang akhwat yang tanya kat kertas ni, aku tak tahu siapa yang tanya. Tapi siapa yang tanya tu nanti ambil buku free kat belakang tu. Aku tak tahu siapa yang tanya. Tapi soalan dia adalah zaman sekarang ni kita nak buat baik pun sampai kebaikan kita tu akan mengundang fitnah. Contohnya kita nak baca Quran, orang kata kita riak. Kita nak buat baik, orang kata kita syahid dan sebagainya. So, macam nak buat? Simple je. Mengejar pandangan manusia ni takkan settle sampai bila-bila sebenarnya. Sebab tu korang akan bahagia, korang akan maju ke depan, korang akan jadi orang yang hebat, korang akan jadi pemimpin yang hebat, jadi tokoh yang hebat, akan berjaya pada bidang-bidang yang korang ambil hanya apabila korang letak Allah sebagai maklumat korang, sebagai tempat yang korang kejar, tempat yang korang meminta pandangan. Bukan manusia. Sebab manusia ni memang kita takkan terselamat daripada judge manusia. Sama ada kita salah ataupun kita tak salah, still ada manusia yang judge kita. Hatta kita pun dalam keadaan tak sedar akan judge orang juga sebenarnya. Betul tak? Seperti mana kita pun susah untuk nak tak judge orang lain dalam keadaan kita tak sedar, apatah lagi orang lain pun akan judge kita. Sebab itulah kebenaran tu tak diukur kepada apa yang manusia kata benar, ataupun ramai orang suka, ataupun famous. Tetapi kebenaran tu diukur tentang apa yang Allah kata benar, apa yang Rasul kata benar, maka buat. Dan sekiranya kita nak buat tu, kita riak, which is kita memang buat tu untuk manusia, kita dosa lah. Tapi dah kalau kita buat tu untuk Allah, tapi orang kata kita riak, orang tu lah dosa. Kita teruskanlah kebaikan kita buat. Siapa boleh tahu kita riak tak? Korang datang majlis ilmu ni, ikhlas tak? Anak yang bagi ceramah ni, ikhlas riak? Imam selepas ni, ikhlas riak? Moderator, ikhlas riak? Kita tak tahu. Yang tahu ikhlas riak hanya Allah sahaja. Sebab tu jangan buat kerja Tuhan.
Jadi tak Islam ni, riak ni. Kita dosa kalau kita pandai-pandai berdoa. Sebab yang tahu hanyalah Allah SWT. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi sudur. Allah tahu apa yang ada kat kedua mata kita pandang apa, dan juga apa yang terkumpul dalam hati. Sebab tu janganlah judge orang lain riak ke tak. Muhasabah diri kita sendiri, kita riak ke Islam ke tak. Wallahu a'lam. Okey, terima kasih Ustaz. Jadi soalan akhir ni daripada jemaah wanita. Jadi saya tengok buku Ustaz tadi ada yang berjudul Surat untuk Orang yang Putus Asa. Ya. Jadi soalan ni mungkin sesuai untuk orang ni, mungkin dia boleh beli buku tu nanti. Iaitu bagaimana untuk menghadapi situasi bahawa si dia bukan jodoh kita. Mohon sedikit nasihat. Sedih soalannya Ustaz. Penting untuk jaga dua orang. Sebab itulah pada orang-orang yang pernah melakukan kesilapan bercinta ni, yang mana end up tak jadi apa-apa, clash, lepas tu nak move on susah, lepas tu clash balik, couple balik clash, couple balik clash. Nasihatnya satu je, soal akhir. Nasihatnya kepada orang-orang yang pernah mengalami situasi-situasi sulit nak move on ni, anda nak nasihatkan satu benda. Sebenarnya kenapa kita suka sangat lelaki tu, ataupun kenapa kita suka sangat perempuan? Mungkin sebab muka dia, wajah cantik, mungkin handsome, mungkin. Kalau dia tak handsome, mungkin tak suka dia, mungkin Ada orang dia tak pandang wajah, dia pandang akhlak, orang ni baik, sebab aku suka dia. Kalau dia tak baik, kita suka dia. Jadi kita tak suka. Betul tak? So sebenarnya yang kita suka adalah sifat baik dia. Yang kita suka adalah sifat cantik dia. Ada orang dia tak kisahlah baik ke jahat, asalkan dia suka lelaki yang suka mendengar masalah dia, ataupun perempuan yang suka mendengar masalah dia. So sebenarnya yang kita suka tu sifat pendengar tu, ataupun kita suka yang caring. Sebenarnya kita suka sifat caring tu. Nak kata selama ni sebenarnya kita sedang jatuh cinta dengan sifat. Sifat caring, sifat cantik, sifat memahami, sifat mendengar, sifat membantu. Dan kita lupa Allah SWT ada maha pada semua sifat tu. Tapi kenapa kita tak jatuh cinta pada Allah seperti mana kita jatuh cinta pada orang kita suka? Kenapa bila kita hilang cinta dia tu, kita tak rasa? Kenapa bila kita hilang cinta Allah, kita tak rasa berat, kita tak rasa sedih? Seperti mana kita hilang cinta dia manusia? Sedangkan semua sifat-sifat tadi ada pada Allah SWT, tapi kita dibutakan dengan cinta manusia. Sebab tu cara terbaik nak move on, simple. Cari Allah ni. Cari Allah ni. Orang jumpa Allah, wallahi orang akan dapat segala-galanya. Allah adalah kebahagiaan orang beriman. Anak akhiri dengan satu kata-kata ulama. Ulama ni mungkin kontroversi sikit, tapi sebenarnya dia adalah seorang yang sangat banyak jasa di tanah Islam, which is Ibnu Taimiyah. Ramailah kata dia ni jadi. Ibnu Taimiyah kata, di dunia ada syurga. Siapa yang tak dapat syurga dunia, dia tak akan dapat syurga akhirat. Seorang tanya dia, apakah itu syurga dunia? Beliau jawab, syurga dunia adalah bercinta dengan Allah, bersama Allah, bermesraan dengan Allah. Kalau dapat ni, kau akan dapat segala-galanya. So itulah nasihat anak kepada orang-orang yang tengah nak move on ni. InsyaAllah Allah akan bagi yang lebih baik. So sebagai penutup ada dah pukul 10.04 Sebagai penutup, anak tanya tadi apa? Kalau kita taubat, yes, kita semua ada lah khilaf masing-masing, ada aib masing-masing, betul. Kita masing-masing ada struggle nak tinggalkan dosa, betul. Dan kita dah taubat, lepas tu kita buat balik, dah taubat tak balik. Adakah Allah ampunkan? Adakah Allah terima taubat itu? Sebenarnya tak. Selama ni anak rasa, ya. Rupanya bila anak baca balik, rupanya tak.
Sebab apa? Sebab syarat taubat adalah meninggalkan dosa. So kalau kita buat ada dosa, maknanya kita belum bertaubat. So macam mana? So pada malam ni anak kongsi kepada orang satu benda pakai penutup. Sebenarnya Allah SWT sangat-sangat pengampun. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Pemurah. Sebenarnya nak diampuni, siapa nak diampuni? Kita semua. Sebenarnya nak diampuni oleh Allah SWT, jalannya bukan semata-mata taubat. Allah sangat pengampun, Allah Maha Pengampun, Allah sangat sayangkan kita. Allah bagi pelbagai jalan untuk kita ni diampuni supaya kita dapat masuk syurga. Jalan pertama adalah taubat. Taubat apa? Taubat adalah mengaku salah, minta ampun, tinggalkan dosa. Kalau kita tak mampu bertaubat, yelah ada dosa yang kita buat ketagih tu lah. Dah taubat balik, taubat balik. So kita tak mampu bertaubat. So adakah kita akan diampuni? So jalan kedua untuk diampuni, sebenarnya ada 10 jalan. Anda tak nak cerita panjang tentang 10 jalan, ada 2 jalan. Nak tahu sebenarnya ada dalam buku terbaru, anda tak ada hari ini. Buku dia tajuk dia Surat Cinta untuk Pendosa. Akan rilis pada 15 Disember insyaAllah. Doakan Tapi yang akan tulis tu memang rasa sebab Allah sangat mengampun. Kalau kita tak mampu taubat, ada jalan kedua untuk kita diampuni, iaitu istighfar. Apa beza istighfar dengan taubat? Rasanya lah. Apa beza istighfar dengan taubat? Next question. Next question. Ada orang kata istighfar adalah sebahagian dari taubat, betul? Sebenarnya tak. Taubat adalah satu benda yang lain, istighfar adalah satu benda yang lain. Istighfar itu apa? Apakah perbezaan istighfar dan taubat? Ada 3. Pertama, ringkasnya, anak ambil masa dalam 3 minit ni. Korean. Pertama, istighfar ni beza dengan taubat. Istighfar, taubat ada had waktu dan istighfar tak ada had waktu. Apakah had waktu taubat? Selagi nyawa kita tak kat kerongkong, Allah akan terima taubat kita. Tapi nyawa kat kerongkong, Allah dah tak terima taubat. Tetapi istighfar tak ada had waktu. Kita dah mati pun, kalau ada orang istighfar dan untuk kita, Allah terima juga istighfar kita. Contohnya kita dah mati, kita ada anak kita doa, ya Allah, ampunkanlah ayah aku, ampunkanlah mak aku. Allah terima doa anak itu, Allah ampuni. Baik Allah, baik. Orang yang tak mampu taubat pun boleh diampuni. Beza taubat dan istighfar yang kedua adalah, taubat ni kita boleh buat seorang-seorang. Kita tak boleh taubat ke orang lain, betul tak? Boleh tak? Aku nak taubat dengan kau. Tak boleh. Taubat ni kita seorang juga. Tapi istighfar kita boleh buat untuk diri kita dan orang lain. Ya Allah, ampunkanlah aku dan ampunkanlah kawan aku. Ampunkanlah guru-guru, ampunkanlah mak ayahku, ampunkanlah seluruh umat aku. Betul tak? Dan yang ketiga, beza taubat dan istighfar adalah apa ni? Taubat ni tak ingat. Tetapi last apakah itu istighfar sebenarnya? Apakah maksud astaghfirullah? Siapa boleh jawab? Ya Allah, ampunkan aku. Betul ke salah? Tak tepat. Itu selama yang kita astagfirullah. Apa benda kita minta sebenarnya? Ya Allah, ampunkan aku. Ya ke? Sebenarnya astaghfirullah ni, istighfar ni wazan istighfar dalam bahasa Arab. Maknanya kita meminta sesuatu. So bila kita istighfar, sebenarnya kita tengah talabul maghfirah, tengah minta maghfirah. Ya Allah, berilah aku maghfirah. Maghfirah apa? Dalam bahasa Melayu maghfirah itu keampunan, betul. Tapi sebenarnya maksud sebenar maghfirah bukanlah keampunan semata-mata. Maghfirah ni diambil dari perkataan Arab yang berasal daripada perkataan mighfar. Apa dia? Mighfar. Mighfar ni adalah perisai kepala naik perang tu.
Pergi perang pakai perisai kepala kan. Perisai kepala dan perang itu dinamakan miqfar. So fungsi miqfar ni ada dua. Pertama, tutup muka, betul. Kedua, lindung daripada ancaman-ancaman perang tu. So itu fungsi miqfar. So bila kita kata kita tengah memakai miqfar, kopiah ni bukan miqfar sebab dia tak tutup muka dan dia tidak melindungi kita, betul. So miqfar adalah tugas dia ada dua. Sikrun, menutup muka, dan al-wiqayah, menjauhi ancaman-ancaman, lindung daripada ancaman. So sebenarnya bila kita kata astaghfirullah, ya Allah berilah aku maghfirah, sebenarnya kita tengah minta dua benda. Pertama, kita tengah minta, ya Allah tutuplah aib aku. Sikrun, tutup muka, tutup aib. Kedua, kita tengah minta, ya Allah lindung aku dari kesan dosa yang aku buat. So selama ni kita Allah, astagfirullah ya Allah, sebenarnya kita tengah minta, ya Allah tutuplah aib aku dan lindung aku daripada kesan dosa. Dan kesan ketiga, beza ketiga taubat dengan istighfar. Dah ingat? Last kan? Taubat disyaratkan untuk meninggalkan dosa. Istighfar tak disyaratkan untuk meninggalkan dosa. Sebab tu sekiranya kita tak mampu bertaubat, maka beristighfarlah pada Allah setiap kali kita ulang dosa yang kita buat. Faham kan? Maknanya sekali kali kita istighfar, Allah akan ampunkan dosa juga walaupun kita tak mampu bertaubat. Dan yakinlah bila kita istighfar, Allah akan bagi kita kekuatan untuk bertaubat. Tapi istighfar itu sendiri dah mengampun dosa. Tapi sebenarnya ini baru jalan. Ada 8 lagi jalan macam mana Allah nak ampunkan kita. Sebab Allah nak sangat masukkan kita dalam surga. Sebab Allah sangat cinta dengan kita. Tinggal kita je cinta Allah kita. Wallahu alam, yang baik kepada Allah, yang buruk kepada diri yang sendiri. Dan minta maaf kalau silap. Semoga bermanfaat. So buku ada dekat belakang. Aku tak tahu. So ada diskaun lah untuk orang. Tanyalah orang yang betul ataupun tak pasti. Dapatkan dan baca sampai habis. Sampaikan pada kawan-kawan yang lain. Semoga bermanfaat insyaAllah. Doakan anak pun dapat amalkan apa yang anak cakap insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Ustaz Anin atas penyampaian itu tadi. Saya harap kita dapat mengamalkan semua ilmu yang telah kita pelajari pada hari ini. Jadi saya menyerahkan majlis ini kepada pengerusi majlis.